Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya Zahid Hamidi menghampiri rakan karibnya, sahabatnya selama-lamanya. Walaupun sudah jadi penjenayah, tetap sahabat. Nenek saya cakap, jangan berkawan dengan penjahat. Betul ini. Kenapa? Lama-lama kau pun jadi penjahat, dia bilang. Pertama. Kedua, dia bilang kalau mau minta nasihat dengan orang yang betul. Jangan kau minta nasihat dengan penjenayah-penjenayah. Sebab yang dia bagi nasihat pun jenayah juga. Itulah bahaya dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian. Terbaru ini, perkembangan terkini untuk kes Zahid Hamidi. Nampaknya Zahid Hamidi pun dalam bahaya juga. Kesian dia. Sudahlah mau minta PRU cepat-cepat macam tak kena layan. Sudahlah minta PRU time hujan pun hentam reda aja sanggup pergi mereda banjir. Anda tahulah apa yang terjadi dengan Zahid Hamidi ini. Tapi terbaru ini tuan-tuan. Inilah perkembangan terbaru. Kes rasuah Zahid Hamidi. Kes mahkamah Zahid Hamidi. Peguam berkata tiba-tiba. Tapi betul jugalah. Kalau inilah proses mahkamahnya, kena terima. Berikan keadilan sewajarnya kepada Zahid Hamidi. Nanti bagi dia betul-betul keadilan seperti Najib. Sampai Najib masuk penjara. Jadi Zahid pun beri dia keadilan sepenuhnya. Kalau dia bersalah, pastikan dia masuk penjara. Kalau dia tidak bersalah, kasih lepas cepat-cepat. Peguam berkata tak adil jika mahkamah tolak pernyataan bekas setiausaha Zahid. Pihak pembelaan dalam perbicaraan kes rasuah Ahmad Zahid Hamidi berkaitan Akal Budi Foundation atau Yayasan Akal Budi pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, berhujah bahawa bekas timbalan Perdana Menteri itu akan dinafikan perbicaraan yang adil jika Mahkamah Tinggi menerima hujah pendakwaan dan menghentikan saksi daripada memberi keterangan. Peguam iaitu Hisham T. Pote berkata, ini akan membawa kepada pelanggaran hak anak guamnya untuk mendapatkan perbicaraan yang adil serta dijamin di bawah perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. Hisham berhujah pernyataan saksi pendakwaan ke-90 iaitu yang juga adalah bekas setiausaha eksekutif Ahmad Zahid Hamidi, iaitu Major Mazlina Mazlan atau Ramli telah dicabar oleh pembela. Pernyataan saksi iaitu Major General bersara Fazliti Osman Merikan Idris Merikan, saksi pembelaan kedua hendaklah diterima selagi ia mempunyai kaitan dengan fakta dan isu yang relevan kepada pertuduhan. Katanya ketika berhujah di hadapan Hakim Colin Lawrence Sikora, dia berkata Fazliti ingin memberikan keterangan bagaimana dia mengenali Mazlina dan perlakuannya ketika bekerja. Dia ingin memberi contoh bagaimana Mazlina lebih cenderung bekerja secara solo yang relevan dengan kes. Saksi juga ingin menunjukkan bahawa Mazlina bersikap berat sebelah terhadap tertuduh. Katanya sambil menambah bahawa Mazlina gagal mengikut arahan dan bukan seorang yang amanah. Timbalan pendakwa raya iaitu Raja Rosella Rajatoran turut berhujah pembelaan tidak boleh menggunakan peruntukan di bawah Seksyen 153(2) Akta Keterangan 1950 kerana mereka perlu membuktikan bahawa Mazlina bersikap berat sebelah terhadap Ahmad Zahid. Dia berkata keterangan bahawa Mazlina tidak mematuhi arahan dan membuat keputusannya sendiri tidak termasuk dalam peruntukan itu kerana ia tidak membuktikan bahawa saksi pendakwaan itu mempunyai motif yang tidak baik terhadap Ahmad Zahid Hamidi. Katanya bagaimana keterangan ini jika diterima oleh mahkamah membuktikan bahawa Mazlina tidak mengikut arahan apabila dia hanya berurusan dengan Ahmad Zahid dan bukannya Fazliti. Sedangkan dalam kes ini, saksi kedua Fazliti hanya kisahkan isu Mazlina tidak menghormatinya katanya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Ahmad Zahid Hamidi berdepan dengan 47 pertuduhan. Paling menang. 47 pertuduhan, 12 pertuduhan pecah amanah jenayah, 8 pertuduhan rasuah,
27 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan berpuluh-puluh juta berpuluh-puluh juta ringgit milik Yayasan Akal Budi. Dan yang tadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Banyak-banyak perkara, banyak yang saya tidak setuju dengan Mahathir. Banyak perkara yang saya tidak ngam dengan Mahathir. Banyak perkara yang susah mau hadam dengan Mahathir. Tapi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, setelah sekian lama, satu-satunya yang terus saya setuju dengan Tun Mahathir adalah perkara ini. Satu-satunya yang memang tepat kali ini, betul 120 juta % saya setuju dengan Tun Mahathir adalah perkara ini. Di mana Mahathir kata, PRU pada musim banjir mungkin memakan nyawa manusia. Ini saya setuju. Kalau waktu banjir, macam mana mau buat PRU? Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, cadangan mengadakan pilihan raya umum PRU ke-15 semasa negara mungkin berdepan dengan ancaman bencana alam seperti banjir akan meletakkan rakyat dalam bahaya. Demikian kata daripada pengerusi Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang, yaitu Dr. Mahathir Mohamad, yang berkata, keadaan akan menjadi lebih berisiko kerana negara ini tidak terkecuali daripada terkesan dengan perubahan iklim. Katanya, sekarang negara sedang mengalami perubahan iklim yang memperlihatkan malapetaka sangat dahsyat sampai rumah-rumah semua tenggelam. Jika dulu diadakan pilihan raya umum pada hujung tahun tak apa, walaupun ada banjir tapi tak dahsyat. Tapi jika diadakan pada waktu sekarang, mungkin ada rakyat boleh mati kerana banjir, katanya. Bekas Perdana Menteri itu berkata demikian pada satu majlis up close and personal bersama Mahathir yang telah diadakan bersama dengan penggiat seni di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya hari ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, letakkan ini baik-baik di fikiran kita. Pada 17 September yang lalu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan kemahuan parti itu agar PRU ke-15 diadakan segera, walaupun negara berkemungkinan berdepan dengan ancaman besar serta musim tengkujuh. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, yang juga naib Presiden UMNO, turut menyatakan PRU berkenaan akan diadakan tidak lama lagi. Meskipun tiada sebarang isyarat jelas mengenai langkahnya ke arah itu. Ramai kawan-kawan saya kata, tidak lama lagi itu suka hati Perdana Menteri lah. Mungkin tidak lama itu 2 bulan, mungkin tidak lama itu 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 7 bulan, 8 bulan. Itu tak lama tu. Tapi pada saya, pemilihan kata daripada Perdana Menteri ini sangat bijak. Dia tidak menetapkan berapa lama, dia tidak menetapkan bila tarik, tapi dia kata tidak lama lagi. Betul lah tu. Tahniah diucapkan kepada Perdana Menteri yang sangat bijak. Tak macam penyokong-penyokong penjilat tegar Najib Razak yang kurang bijak. Sembarang saja dia pergi hantam Perdana Menteri. Kenapalah kau hantam Perdana Menteri? Kesian Najib Razak. Sekarang susah sudah mau dapat pengampunan. Ada dua parti yang menyertai kerajaan Ismail Sabri, PAS dan Bersatu, sudah menyatakan pendirian mereka untuk menunggu sehingga tahun depan untuk mencadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Mahathir berkata, dengan PRU yang diadakan pada waktu sukar, rakyat yang layak mengundi akan kehilangan hak mereka apabila akses untuk membuat pilihan menjadi sukar. Justru menurutnya kerajaan wajar menunggu sehingga keadaan semakin reda sebelum melaksanakan PRU ke-15. Katanya sepatutnya kerajaan tunggu sampai keadaan jadi lebih baik. Tak ada angin kencang dan banjir. Kalau boleh tunggu situasi reda sampai tahun depan jika perlu, ujarnya lagi. Kita jumpa lagi, bye-bye Malaysia.